hari ini. Kita akan cover balik untuk minggu ni mengenai portfolio. Kita akan cover balik, ulang balik. Basically apa yang saya sebut pada minggu lepas. Pembinaan minda seorang pedagang pada hari Rabu. Pada hari Rabu ni insya-Allah. Dalam dagangan ni, ya. Ni kita akan cover balik pada hari Rabu nanti, iaitu benda ni. Okey, ni semua dah ada dalam slide. Dan daripada second half of the week minggu lepas dan pada hari ini, kita dah melihat kepada yang ini, iaitu kepada sistem dagangan. Kita akan banyak bercerita pasal model size posisi yang termasuk dalam anda punya inventory diri, tetapi model size posisi sebenarnya adalah sebahagian besar dalam anda punya sistem dagangan. Sistem dagangan tu bukan hanya teknik . Kalau setakat tahu enter, tahu keluar, tahu masuk, hebat mana pun anda boleh hilang semua duit. Jadi model size posisi tu yang penting. Prestasi sistem sebenarnya tak penting tau. Faham tak? Prestasi sistem tengah turun, anda turunkan anda punya risk reward. Anda turunkan punya risk reward. Prestasi sistem tengah turun, anda besarkan risk reward. Anda akan Anda cuma entry yang berkualiti sahaja. Faham? Dia boleh pergi jauh. Ya? Bila prestasi sistem anda tengah turun, anda cuma trade benda yang boleh bagi banyak. Itu nombor satu. Nombor dua, anda akan kurangkan penggunaan equity. Bukannya nak cuba untuk cover loss. Anda tahu trader tu, dia emosi bila dia sebut cover loss. Faham tak? Sebab itu saya bila ada trader nak cover loss, dah tahu dah emosi. Simple. Selagi yang macam tu, benda tu yang anda kena kawal. Tak ada cerita cover loss. Next trade. Itu saja. Cerita-cerita yang cover loss tu anda tahu, yang tu memang jenis emosi. Tak hari ni, esok dia buat hal. Tak esok, minggu depan. Tak ada cerita cover loss. Esok trade. Lusa trade. Kepada sistem anda. Itu je. Okey, sebab itu dalam satu sistem dagangan terbahagi menjadi dua. So, kita dah banyak bincangkan mengenai struktur pasaran. Asas bullish, bearish dan juga struktur mendatar, itu asas. Okey, kita juga dah bercerita mengenai struktur incomplete dan juga struktur momentum. Itu kita dah ceritakan. The thing is, bagaimana kita nak gunakan semua info ni untuk kita memahami dinamik pasaran. Dinamik pasaran saya dah terangkan minggu lepas mengenai berkaitan faktor-faktor yang menggerakkan pasaran, di mana kita melihat kepada 3 instrumen utama, equity index, US dollar dan juga Japanese yen, dan masing-masing dia mempunyai peranan dalam pasaran ni. Dan untuk kita membaca market, dan saya nampak most of you dah yang selalu ikut dah mula nampak benda ni, di mana tak semua benda bergerak sehala. Tak ada. Dia tak ada yang bergerak. Memang sama je. Euro, GBP, US dollar, biarpun dia dalam satu, even dollar index dengan Euro, US dollar, di mana Euro, US dollar, Euro ni membentuk 57 point something peratus. Peratusan yang besar untuk dollar index, dia tak bergerak satu-satu. Ni maksud saya. Dia tak adalah bergerak memang satu-satu sama terus. Tak ada. Ni adalah dollar index. Ini adalah untuk Euro US dollar. Saya masukkan satu lagi kat sini. Ini adalah USD PLN. Ni satu lagi. Ini adalah mata wang yang Slotsky. Okey.
Dia tak adalah, dia tak akan bergerak satu-satu. Ni 1 hour, 1 hour, dan saya buang ni dulu. Dan ini adalah 1 hour. Okey. Jadi kita tahu bahawa dollar index dan juga euro US dollar basically dia inverse. Satu lagi adalah USD PLN ni. Yes, dia banyak gold banyak kepada indeks sebenarnya, Wimon. Indeks sebenarnya. Okey. Of course US dollar dan JPY, tapi gold banyak dipengaruhi oleh indeks. Bila indeks dinamik, gold tak dapat nak kuat. Sebab itu saya tak keluar daripada silver saya. Sebab bila-bila je indeks tu jatuh, dolar tu bukan dalam motif, dolar tu dalam pembetulan. Gold dengan silver boleh lonjak lagi tau. Sebab itu saya tak keluar daripada silver saya. Dia kena stop loss, okey lah. Kalau dia kena stop loss, saya tahu. Itu adalah satu memang confirm wave 2. Kalau dia masih macam sekarang, itu boleh pergi. Sebab itu saya biar je. Okey. Dollar index dan euro US dollar, kalau saya ambil invertkan chart dia, dia adalah basically mirror. Invert ini pun invert di mana US dollar belakang. Dia adalah mirror. Tetapi kita tahu, dia tak setiap masa dia akan sama. Correlation ni ada masa dia lari. Ada masanya dia akan ada, dia panggil sebagai second dimension. Tapi lekuk dia, kalau anda tengok lekuk-lekuk dia sama. Cumanya arah dia boleh jadi berbeza. Faham tak? Lekuk-lekuk ini dipanggil sebagai first degree dengan second degree dimension. First dimension dengan second dimension. First dimension adalah arah yang sama. Arah yang sama. Ni saya ambil contoh Euro JPY dan Euro US dollar. Second dimension, lekuk sama, arah tak sama. Boleh? Lekuk sama, lekuk dia sama, 1, 2, 1, 2. Dia lekuk sama, tapi arah dia jadi lain. Masa itulah anda trade. Faham? Salah satu akan bagi way. Salah satu akan buat hal. Salah satu akan ikut yang ni. Mana satu? Di situlah, masa itulah anda gunakan elite wave dan market dynamic anda. Masa itulah anda mengkaji kepada pergerakan kesemua ini. Masa second dimension berlaku. Kita ada second dimension sekarang ni. Kita ada second dimension. Dolar dengan yen pair. The idea is, benda ni, ini idea dia. Kita ada 3 kumpulan yang utama kan. Kita ada 3 kumpulan yang utama. Kita ada US dollar. Kita ada yen. Okay. The idea is, dalam keadaan biasa, dua ni bergerak searah. Faham tak? Contoh ni tadi. Contoh yang ini tadi. Kan? Ini adalah dolar punya move. JPY punya move. Dia searah. Faham? The idea dia adalah ini bergerak searah. US dollar, yen bergerak sama. Boleh? Tapi kalau kita ambil clean correlation macam tu, dia tak jadi sentiasa. Contohnya dalam sini. Di mana dalam ini tadi, dalam yang ini tadi, kita ada yen yang lemah, dolar yang lagi lemah. Dolar yang kuat kat sini. Kita tahu dia bukan 2 faktor. Ada satu lagi.
chart ini, Euro JPY dan Euro US dollar ni lah antaranya menyebabkan, sebab correlation yang biasa yang kita nampak ini adalah correlation yang biasa dibincangkan iaitu mengenai indeks. Ini adalah untuk indeks indeks dan yen. Okey, ini correlation yang biasa. Indeks naik, yen jatuh. Patutlah pelik rupa benda ni. Betul? Itu correlation biasa kita kan? Correlation yang biasa kita faham. Kalau indeks jatuh, yen naik. Itu correlation yang biasa kita dengar kat mana-mana sahaja. Orang akan cerita benda ni. Indeks naik, yen jatuh. Indeks jatuh, yen naik. Ini yang biasa kita dengar. Tapi kalau kita ambil clean macam tu, indeks naik, yen jatuh, terangkan kepada saya benda ini. Sampai hari ini tak ada orang lagi yang dapat yang jawab, yang cuma clean macam tu yang jawab saya. Tak ada. Saya cuba cari orang yang dapat jawab bila dia kata indeks naik, yen jatuh. Okey. Setakat ini tak ada. Alah, ni dah ada lukis-lukis. Saya buang dulu. Penat aku nak lukis dia. Patutlah cat ni pelik. Invert. Ini tak invert. Okey. Terangkan kepada saya kenapa yang ini berlaku. Santi selalu dengar benda tu kan, Santi? Bila indeks naik, yen jatuh. Betul? Bila indeks jatuh, yen naik. Okey. Agreed. But terangkan kepada saya yang ini, this move. This move. Explain to me movement sejak daripada sini. This move. Ini tak dapat. Buang kan, saya ambil S&P US 500. Okey, ni boleh lukis. Okey, yang ini kenapa yang ini jatuh? Yang ini yen tengah yang kat sini. UJ ni jatuh. Sedangkan sini naik. Naik lebih-lebih pula tu. Kita selalu dengar benda tu kan? That's the normal correlation. Bila indeks naik, yen jatuh. No. USD JPY jatuh. Tapi yen pair yang lain, kalau kita tengok yen pair yang lain, pada masa yang sama ini, saya buang dulu sebelum dia invert. Kita nampak euro, kita ambil lah mana-mana, kita ambil AUD JPY. Kita ambil AUD JPY. The same time ni, the same chart, this chart, okay. The same chart kat sini, same chart, sama masa. Yang ini, yen naik. Yen naik. Yang ini naik. So, correlation ini, kalau anda nak ambil dia clean, tak dapat. There is one more factor kat situ. Tengok chart ini pun anda nampak. Ini adalah US 500. Naik, sepatutnya UJ jatuh. AUD JPY naik. So, it supports yen lemah, but not untuk UJ. Apa faktor kat situ? There is one more. Bukan yen lemah. US dollar yang lemah. Jadi macam mana kita nak masukkan dia dekat sini? US dollar yang lemah. Tapi yen tak lemah. USD JPY naik.
USD JPY jatuh. Yen apa yang kat sini UJ jatuh, tak dapat. Jadi kenapa indeks naik, UJ jatuh? Yes. Jadi bila saya cuba terangkan menggunakan, nampak tak Wyckoff tak dapat terangkan, Pian? Nampak tak kat situ Wyckoff tak dapat terangkan correlation? Dalam keadaan lain, dalam keadaan biasa, kalau indeks naik, yen pair naik, Wyckoff dapat terangkan. Tapi the moment kita masuk 3, Wyckoff tak dapat terangkan. The moment kita masuk 3, kita ada satu lagi kat sini. Kita ada satu lagi kat sini. US dollar. The moment kalau dia dua perkara, dua benda, Wyckoff dapat terangkan. Kalau anda tengok skematik, anda dapat nampak dalam wave 3, dalam dynamic index, wow, Wyckoff champion. Tapi bila masuk dalam fixed dynamic, dollar dynamic, kacau market, Wyckoff. Saya surrender. Saya cuba juga pusing-pusing tapi tak dapat pusing. Masa itu saya surrender. Saya cuba explain. Saya fight for Wyckoff, tak dapat. Waktu tu tak dapat. Ambil macam-macam skematik. Macam-macam. Tak ada skematik, kita buat skematik sendiri. Tak apa, cerita lama. Hilang, tak dapat nak terangkan. Tapi waktu correction anda masih boleh guna dia. Kalau anda nak pakai Wyckoff masa correction, itu cantik. Waktu tu saya tak dapat pusing juga. Cuba juga untuk pusing kan. Itu group discussion dululah, dulu punya cerita. Ini cerita 2009. 2009 ni cerita. Sampai hari ni tak puas hati. 11 tahun. 12 tahun dah cerita ni. Masih tak puas hati. Masih cuba juga. Wyckoff Allah baru. Kita buat sendiri punya Wyckoff. Skematik tak ada, kita buat Wyckoff sendiri. Wyckoff baru. Okey. Jadi ada 3 perkara. Kita tak dapat cuma ambil correlation ini. Kita ada satu lagi. Di mana US dollar, yen dan juga kepada indeks. 3. Dia tak dapat cuma 2. Tak dapat anda ambil correlation kepada 2. Tak dapat. Mustahil. Mustahil. Sebab sifat market itu sendiri yang bersifat triangular. Tak kisahlah anda trade currency ke, saham ke, komoditi ke, apa ke. Tapi tak bang. Saya beli saham Apple je. Dia cuma Apple US dollar. Tak. Ada faktor yen dalam tu. Iaitu faktor sentiment. Pasaran, fear and greed. Anda tak dapat lari daripada faktor sentiment. Bila kita bercakap mengenai sentiment, we are talking about yen. Anda tak akan dapat lari daripada benda tu. Tak dapat. Tak dapat. Okey, macam mana kita nak baca dinamik ni? Kita tahu asal dalam market, benda yang paling trending adalah ini. Ada cerita macam mana pun, structure, daripada sudut structure, kesedung saya ni. Okey, ada cerita macam mana pun, benda yang paling trending ini. Ini yang paling trending, betul tak? Apa saya duk terconteng ni? Ni paling senang. Ni trending. Kita lihat kepada chart dollar index pula. Ni dollar index. Ni dah lukis-lukis, ini sideway. Ni sideway. Sideway tengah ke bawah lah. Okey. Dan satu lagi adalah kepada yen. Yen sideway. Jadi, dalam structure, benda yang paling senang dibaca, structure untuk Elliott wave, kita ada yang pertama adalah structure motif. Okey, structure motif ni dia terbahagi kepada 3 jenis. Motif,
motif dengan extension, dan diagonal. Okey. Diagonal kita strike out dulu. Diagonal. Diagonal kita strike out dulu. Sebab diagonal kita strike out dulu. Yang kedua adalah structure korektif. Structure korektif dua jenis. Zigzag ataupun kepada structure flat ataupun triangle ataupun double zigzag. Ataupun triple. Okey. Ini korektif. Antara kesemua struktur ni, paling mudah nak baca struktur ini. Jadi kita gunakan struktur itu yang nampak dekat indeks tadi sebagai reference kita untuk membaca correlation. Time cycle. Saya dah memang buat benda tu. Yang saya buat memang ada pun dalam chart saya. Tapi kalau anda nak gunakan time cycle, anda tak dapat gunakan satu. Dia kena market dynamic juga. Time cycle dynamic. Itu saya tak masukkan. Kalau saya masukkan, pening kepala orang. Tapi sama je. Nampak? Tahun high low ni saya tandakan. Anda tarik Fibo kat situ. Okey. Jadi struktur yang paling lengkap adalah ini. Yang paling simple nak tengok. Jadi, apa yang kita buat? Kita ambil chart dia yang paling panjang. Dan kita jadikan ini sebagai panduan kita. Ni kalau anda nak tahu macam mana cerita market dynamic ni asal ya. Dan apa yang kita dapati adalah semasa dia sedang membuat some sort of wave satu ni, kita akan dapati kadang-kadang kita ada yen kuat. Kadang-kadang kita ada US dollar kuat. Part itu yang pening. Part itu yang pening. Dan apa yang kita lihat adalah benda ini. Semasa wave satu ni, kita akan dapati US dollar boleh kuat dan lemah. Tetapi yen dia tak accelerate. Kita akan dapati yen akan bergerak dalam range. Untuk yen pair, anda akan dapati dia bergerak dalam range. Yen pair akan naik bila dolar jatuh, yen mendatar. Anda pergi tengok semua chart. Semasa indeks berada dalam some sort of wave satu sama ada satu ini, ataupun satu ini, salah satu daripada satu dalam elite wave, anda akan dapat pergerakan untuk currency. Pergerakan dalam currency dipengaruhi oleh apa? Pair terpenting semasa indeks sedang buat wave satu adalah UJ. Kenapa? Sebab kalau UJ naik, dolar indeks naik, pada waktu itu yen pair lain akan buat lebih sideways dan mungkin ke bawah. Tapi tak accelerate ke bawah. Dia akan sideways, tak ada momentum. Tak ada wave 31618. Tak ada. Dalam fraktal yang sama. Cantik tak benda ni? Saya cuba cari tau. Bila orang cerita, saya cuba cari. Habis cat aku cari. Tak ada. Dia tak ada yang dia jatuh wave 3 dia 1618 fraktal itu. Mungkin fraktal kecil ada, fraktal yang itu tak ada. Tak wujud. Adalah
Rubble. Tapi tu cerita Rusia punya something. Adalah cerita minyak dia. Satu je pernah jumpa. Rubble. Lain tak ada. Okey. Ini asalnya bagaimana kita orang mengkaji masa ini. Kita orang mengkaji pada waktu ni. Yang kita tengok belakang-belakang ni. Pada waktu cat kat sini. Yang ini. Kita mengkaji cat ni. Yang sini kalau nak tahu. Tengok sampai ni lah belakang-belakang dia. Kita mengkaji masa cat ini yang saya tandakan hitam ni. Saya tengok yang semua cat dari belakang ini. Ya. Di mana pada setiap masa salah satu daripada 3 instrumen ni akan bergerak sideways. Dia tak dapat bergerak semuanya uptrend, downtrend, tak boleh. Tak ada. Jadi ingat, kita punya reference point tadi adalah index. Ini reference point kita. Dan apa yang kita dapati, yang correlation ini, indeks naik, yen jatuh, berlaku semasa ini. Dalam momentum. Ataupun dalam elite wave dia, wave 3. Cuma pada waktu itu, correlation ini benar. Faham tak? Satu. Kalau dalam binary, itu satu. Itu tak akan lari. Semasa indeks sedang menaik dengan momentum, yen akan jatuh. Semasa indeks buat wave 3. Pada waktu itu, US dollar akan sideways semasa indeks dalam wave 3. Semasa indeks dalam wave 1 ataupun wave 5, correlation ini breakdown. Kadang-kadang indeks naik kan. Anda dah cerita, wah, risk on, yen pay, kita long. AJ jatuh mendadak macam tu. Pernah kena tak? Pernah kena tak? Risk on, yen pay, buy, tekan, pup jatuh. Dia tak bagi cam jatuh dia. Dia bagi cerni. Kena stop loss kita, MC account dia naik. Kita pun apa, Yahudi salah. Pernah kena tak benda tu? Sebab itu benda ni penting. All this membaca 3. Bukan membaca satu chart, hidupku matiku. Tak dapat. This whole market picture, this whole market model, kita pun pelik kan. Dalam news, wah, market today 5% naik. Patut risk on, tekan, pup dia jatuh. Kita pun pening kepala. Apa hal ni? Yen ni carikan. Kita dah pandai tadi. Kita tengok yang tengah accumulation, kononnya, tengah sideways. Dia break atas, tekan. Tu turun bawah. Kita pun pelik. Dia punya sharp tu satu peak je, satu point dia kena. Kita masuk, ngam, pakai stop order, nak pandai lagi, nak selamat. Ini mesti buka US nanti, dia pecut ke atas ni. Tekan, indeks tu naik ke atas. Ini pecut ke bawah. Kita pun, ni broker ni, ambil stop loss aku ni. Broker salah. Yang tekan kita. Aduh. Saya pun selalu kena ni. Tak faham market, tak ada market, bukan tak faham. Sebab dia tak ada, saya buat. Saya biasa kita risk on, yen jatuh. Risk on, yen jatuh, yen pay naik kan. Kita pun tengok, indeks ni naik, hijau ni, tunggu London Open. London Open tekan, indeks masih ke atas, yen pay ke bawah. Satu hari pening kepala. Apa hal ni? Risk on tu full margin. Risk on ni bukannya full margin. Risk on tu maksudnya suasana, sentimen positif. Tekan sell plus naik. Itu tak payah trade dulu. 2 hari taubat dulu. Siap pantau pre-market lagi, baru pasang buy stop. Jadi kena tengok 3. Dia tak dapat.
Macam mana kita nak baca benda tu? Sekarang ni dah alhamdulillah dah kan. Dah nampak apa struktur kat mana, di mana, apabila ini untuk indeks. Di sinilah saya buat benda ni. Yang saya cari mana benda tu. Yang market punya cycle ni. Market punya cycle. Ini adalah fear and greed cycle. Up and down dalam market. Di mana apabila kita berada market dalam extreme fear. Ini adalah extreme fear. Extreme fear. Extreme fear. Kita ambil extreme kepada... sentimen market ni extreme kepada extreme. Dan ini adalah extreme greed. Dia dah habis-habis dah, tamak dia dah habis. Ni. Okey. Masa yang dekat sini kita ada indeks yang yang control market. Yang control market. Of course, dalam sini menurut hukum Elliott wave, di antara ekstrim kepada ekstrim ada berapa wave? 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini yang diterangkan dalam personality wave. Personality wave, semasa market start bagus, orang tak tahu. Betul ke dah bagus? Okey, naik. Betul. Okey, masuk. Lepas tu keluar news tak bagus, orang ramai-ramai keluar. Sedangkan mereka yang ada info masih pegang. Lepas tu market pergi, orang semua masuk. Price masih push. Lepas tu pada satu level tu, institution start mengambil untung. Dia keluar. Ini adalah profit taking. Itu sifat-sifat satu motif. Wave 4 profit taking. Wave 5 ni adalah orang yang masuk kemudian. Orang dah masuk, orang dah keluar, kau masuk. Momentum dah turun. Sebabnya yang masuk kat situ kita, retail masuk. Yang institution yang trade kat ujung-ujung ni. Kita lah. Galih withdraw. Wimon, Galih hari ni withdraw. Kalau anda tak nampak, dia tengah withdraw. Dia withdraw. Kita tunggu durian kita. Galih tak nampak, dia tengah withdraw. Faham? Itu personality wave ni. Wave 5. Okay. Itu personality dia. Macam ni. Sama macam anda juga trading kan. Bila anda dapati, anda rasa anda start nak trade, anda nak membeli saham, anda nak beli Bitcoin contohnya, anda nak beli Bitcoin, naik, anda start membeli. Benda pertama yang anda buat apa dia? Kita baru nak deposit, dia dah withdraw dah. To the moon. Bila kita start nak melabur, tak payah kita lah, kita cerita pasal institution. Institution. Ataupun pelabur. Ataupun retail. Ini pelabur. Bila kita dapati market dah betul-betul tak bagus, tapi orang dah start nak melabur. Macam kita lah. Anda baru nak start nak trade. Apa benda pertama yang anda akan buat? Anda kena buat apa dulu? Anda kena buat apa dulu? Ada Galih ya? Ada. Ada Galih, ingat dia senyap. Withdraw. Ada. Okey, apa benda pertama yang anda buat dulu bila anda nak masuk pasaran? Tak kisah bank ke apa benda pertama yang anda kena buat dahulu? Apa benda pertama anda nak trade? Download MT4. Benda pertama anda nak masuk pasaran. Lambat lagi, tunggu kali. First kena deposit. Okey.
first kena deposit. Itu dia. Kebanyakan instrumen dalam dunia ni, harga dia dalam apa? Harga dia US dollar. Jadi pada pertama ni, anda kena nampak market sebelum market reverse, US dollar naik dahulu. US dollar kena strong dahulu. Ini yang pertama ni. Ini yang pertama. US dollar kena strong dahulu. Depo dulu. Masalahnya banyaknya aset yang kita nak beli ni, kebanyakan dalam pelaburan ni, pricing dia dalam US dollar. Jadi, macam kita juga sama, deposit 500 untuk sama. Jadi yang pertama US dollar kena kuat dahulu. Kita nampak pun cerita ni dalam market. Bila start market jatuh kan. Bila start market jatuh ni. Start market jatuh ni mana dia? COVID-19 ni jatuh. Mana US dollar punya time sama ni tadi? Sini. Kat sini kan. Market jatuh. Ni jatuh. US dollar kuat. Ini orang withdraw. Lepas tu start market kuat. Anda akan dapati US dollar pada waktu ini, pada 1 hari 2 hari ni, pada waktu sini, US dollar akan disokong. US dollar akan disokong. Selepas tu, orang membeli aset. Orang nampak market bagus kan. Orang start, kalau kita trade, kalau macam kita trading, macam kita trade, balik pada cerita kita tadi, anda akan membeli something menggunakan deposit US dollar anda. Kalau anda long dollar, then dollar masih naik. Tapi kalau anda tengah long euro US dollar, effectively anda sedang jual USD anda dan anda membeli euro. Anda membeli ringgit, anda membeli saham. Anda sedang jual USD anda dan nak tukar dia kepada aset lain. Biarpun harga dia US dollar, tapi anda tak pegang cash US dollar tu lagi. Anda sedang membeli tukar cash kepada aset lain. Anda sedang jual USD anda. Faham? Jadi anda akan dapati pada permulaan ini US dollar kuat. Then US dollar start jatuh. Start jatuh. Tapi dia tak jatuh dengan momentum. Tak. Dia akan start macam ni dulu. Untuk US dollar. Pada structure pertama ni, US dollar akan lebih volatile. Akan sideways dahulu. Pada waktu ini. Kalau kita katakan dia adalah wave 1. Ini pada waktu ni anda akan dapati US dollar lebih sideways dahulu. Kuat, lepas tu dia akan sideways. Okey. Pada waktu ini, indeks start naik. Apa yang tak boleh kuat? Seminit. Allah. Baru nak masuk. Apa yang tak boleh kuat? Yen. Yen tak dapat nak kuat. US dollar akan turun naik. Saya ada satu lagi phone call. Saya kena end kan kita punya sesi ni. Tak apa. Kita buat analisa pasaran cepat pada malam ni. Lepas tu, kita sambung benda ni dekat sini. Boleh?